wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan suatu teori, iaitu teori penetapan agenda. Teori merupakan suatu sistem telah wujud bagi menerangkan suatu fakta yang berkaitan. Idea yang bebas daripada fakta yang diberikan. Antara teori yang berkaitan ialah teori penetapan agenda atau agenda setting teori. Teori penetapan agenda menyebabkan media mempunyai tanggungjawab terhadap pengaruh media manusia. Media juga bertindak sebagai pemberi maklumat dan berpendapat sahaja, tapi bukan memberi keputusan. Setiap perkara dalam media mungkin tidak dapat mengaruhi secara terus media, tapi pelima penggunanya memikirkan apa yang perlu. Rakyat akan mengambil berat mengenai berita yang disampaikan. Sebagai contoh betapa pentingnya face mask secara dalam talian disebabkan oleh perintah dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu perintah kawalan pergerakan. Hal ini adalah kerana mereka tidak perlu keluar untuk membeli face mask tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aslam bin Jaafar 263698. Saya akan membentangkan latar belakang teori, iaitu Walter Lippmann merupakan tokoh yang telah memberi idea berkaitan dengan teori komunikasi, iaitu teori penetapan agenda pada tahun 1922. Beliau membuat penyelidikan teori penetapan agenda ini kerana bimbang mengenai terhadap kuasa pengaruh media massa terhadap masyarakat. Pada tahun 1963, Bernard Cohen juga telah menyatakan satu idea berkaitan dengan teori penetapan agenda, iaitu media sangat berjaya dalam menyampaikan maklumat kepada pembaca mengenai apa yang harus difikirkan. Dan seterusnya, Maxwell Malcolm dan Donald Alsop juga telah membawa idea berkaitan dengan teori penetapan agenda pada tahun 1968. Teori ini Maxwell Malcolm dan Donald Alsop telah membawa idea ini untuk menerangkan tentang kuasa pengaruh media massa dalam mempengaruhi satu topik mengenai agenda awam. Maxwell Malcolm dan Donald Alsop telah membuat penyelidikan kempen pilihan raya pada 3 tahun berbeza, iaitu 1968, 1972 dan juga 1976. Penyelidikan ini untuk menyiasat fungsi teori penetapan agenda yang digunakan oleh pihak media massa semasa musim kempen pilihan raya presiden untuk menyampaikan mesej yang penting berkaitan dengan kempen pilihan raya kepada pengundi. Berdasarkan penyelidikan itu, sudah terbukti bahawa pihak media massa mempunyai kuasa pengaruh yang besar kepada masyarakat terhadap sesuatu apa yang dianggap penting. Sebenarnya saya akan membentangkan konsep teori yang terlibat dengan isu penipuan dalam talian, iaitu isu penjualan token muka semasa musim COVID-19. Ialah teori media. Dalam teori media terdapatnya teori yang sangat sesuai dengan isu ini, iaitu teori penetapan agenda setting teori. Berdasarkan teori ini, kita boleh tahu punca dan bagaimana isu ini boleh berlaku. Menurut Maxwell Malcolm dan juga Donald Alsop pada tahun 1968, media mempunyai kuasa pengaruh yang besar dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Hal ini boleh menyebabkan pemikiran masyarakat dipengaruhi. Tujuan pihak media berkemungkinan untuk menggalakkan masyarakat tersebut berfikir dalam mengatasi sesuatu perkara yang akan berlaku sekiranya sesuatu isu itu akan berlaku. Dengan kata lain, teori ini bertujuan untuk memberitahu kita sebagai masyarakat dalam apa yang perlu difikirkan, bagaimana sesuatu tindakan yang perlu dilakukan dan menggalakkan kita untuk memberi pendapat berkenaan dengan sesuatu perkara tersebut. Tambahan lagi, teori ini juga mempunyai konsep pembingkaian, iaitu framing yang bertujuan untuk menggalakkan pemahaman terhadap sesuatu perkara atau maklumat yang disampaikan dengan lebih mendalam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zul Hisham Muhammad Sedi, nombor metrik 255111. Okey, untuk idea teori yang boleh dikaitkan ialah teori penetapan agenda. Hal ini kerana pada era globalisasi ini, teori penetapan agenda merupakan media yang utama untuk menyebarkan berita-berita ataupun isu yang terkini. Antara contoh media, penggunaan media ialah berkaitan dengan akhbar. So, media ini penyebaran melalui akhbar merupakan kaedah yang paling cepat, utama dan berkesan. Seterusnya, bagaimana teori dapat membantu mengatasi masalah jenayah dalam talian semasa PKP ini? Okey, antara teori yang dapat digunakan ialah teori penetapan agenda. Teori penetapan agenda dapat digunakan sebagai jalan penyelesaian masalah ini. Teori ini menjelaskan tentang peranan media sosial yang menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti SAMM boleh menyampaikan berita yang tepat kepada rakyat dan menasihati mereka supaya tidak mudah ditipu dan tidak berpengaruh dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Selain itu, teori ini dapat diaplikasikan kepada masyarakat, iaitu mereka perlu lebih peka terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka, boleh menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Oleh itu, pengetahuan masyarakat dapat ditambah dan mereka juga dapat mengetahui maklumat dengan jelas dan terperinci. Dengan adanya pengetahuan, mereka tidak mudah ditipu oleh individu lain. Oleh itu, kes penipuan dalam talian ini dapat dibendung dengan lebih baik. Sebelumnya, untuk kritikan ataupun analisis teori ini, dia boleh dikaitkan berkenaan dengan masa. Dari segi masa memang begitu lama untuk mengambil masa untuk mengkaji suatu isu ataupun media itu sama ada betul relevan ataupun tidak. Iaitu sebulan-bulan masyarakat di dunia sangat mudah dipengaruhi oleh media, terutama media sosial. Kerana media mempunyai peranan dalam menentukan sesuatu agenda atau perkara yang mereka fikirkan. Orang awam akan lebih memikirkan atau berbincang tentang satu topik yang banyak kali disiarkan oleh media-media. Sebagai contoh, face mask sangat penting ketika wabak COVID-19. Kerana dunia berita disiarkan sentiasa menjadi berita utama di media sosial. Dan penjual face mask tersebut sudah pasti akan mengambil kesempatan dengan menjualnya di media sosial secara dalam talian.